Sikap suka mengambil kesempatan terhadap orang lain seakan menjadi satu penyakit masyarakat kini. Ada yang suka mengambil kesempatan terhadap kesenangan mahupun yang mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain. Sememangnya fitrah kehidupan di dunia ini diwarnai dengan kesenangan dan kesukaran. Tidak ada orang yang hidupnya senang sepanjang masa, begitu juga sebaliknya. Namun di sebalik segala dugaan yang menimpa, ada juga segelintir yang suka mengambil kesempatan di atas situasi begini. Ada yang bersikap diberi betis mahukan peha, tidak bersyukur atas bantuan mahupun pemberian orang kepada mereka. Sehingga kan ada yang bersikap angkuh dan memperlekehkan bantuan yang diberikan. Tidak kurang juga yang gemar menangguk di air yang keruh. Sikap yang tidak berperi kemanusiaan, yang sanggup mengambil kesempatan demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Ada juga yang berpura-pura mewakili meminta bantuan dari segi wang ringgit, keperluan harian, makanan mahupun tempat berteduh, tetapi bantuan tidak sampai ke tangan penerima. Persoalannya, adakah tabiat ini boleh diubah atau lebih memudaratkan individu itu? Jangan ambil kesempatan, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan lebih spesifiknya lagi kan, kita nak membincangkan tentang ada tak sudut pandangan yang positif tentang ambil kesempatan ni. Sebab tadi salah seorang tetamu tu kata ada sudut pandangan positifnya. Itu saya suka sebab apa-apa yang jadi ni kalau ada benda yang positif, okey kita boleh ambil dari sudut yang positif lah supaya lebih tenang. Betul ataupun tidak Encik Syaiful? Okey, oleh itu kita terus perkenalkanlah bersama kita di studio pada hari ini. Sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi kita bersama dengan Encik Syaiful Bari Uthman bersama kita di Wanita hari ini. Terima kasih Encik Syaiful bersama kita. Sama-sama berkeseorangan. Berkeseorangan? Seorang dia, 3 perempuan. Apa? Kita bukan gender punya pergaduhan hari ini. Sebab sebelahnya kita bersama dengan Wan Syamila, terlebih mesti yang panggil Lala. Sihat Lala? Alhamdulillah. Okey, sekarang tengah sibuk syuting lagi ke? Kurang-kurang sikit dah. Kurang-kurang sikit. Okey, tak apa. Baik, hari ini kita nak bercakap tentang jangan ambil kesempatan. Risau jugalah sebab kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar yang kita ni orang sedang ambil kesempatan. Jadi sebagai mukadimahnya, Encik Syaiful, pembukaannya, apa yang dimaksudkan dengan ambil kesempatan dan betul ke sebenarnya ada dua sudut pandangan yang berbeza? Ambil kesempatan yang kita boleh lihat dari sudut yang positif dan sebenarnya memang tak bagus pun ambil kesempatan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada host pada hari ini. Dah lama tak berjumpa dengan Uai dan juga Hawa dan juga kepada sahabat kanan saya Lala. Baik, topik hari ini ambil kesempatan. So, walaupun tadi kalau kita tengok bahan-bahan yang dikeluarkan tu nampak macam lebih pada perempuan nak kena dengan lelaki tu kan. Tak apalah, no problem. Baik, nak berbalik kepada soalan yang dilontarkan oleh Uyai tadi kan. So, apa takrif sebenarnya yang kita nak bincangkan hari ini tentang ambil kesempatan tu? So, saya ambil perkataan yang di hujung tu, kesempatan tu. So, dia tidak lain dan tidak akan lari daripada satu mengenai tentang kepentingan diri. So, of course lah, seseorang itu akan ambil sesuatu kesempatan itu tak lain tak bukan adalah untuk semata-mata kepentingan diri dia. Itu nombor satu. Nombor dua, sama ada dia akan mengambil kesempatan itu untuk memanfaatkan bukan saja diri dia tetapi kepada orang lain. Yang ini kita nak tengok. So, that means maksudnya dia ada satu sudut pandang yang mungkin agak nampak negatif dan satu sudut lagi adalah menampakkan dari sudut yang positif. Baik, walau apapun tindakan yang dibuat oleh seseorang tersebut, dia akan melihat, kita akan melihat bahawa keuntungan kepada diri dia, kerugian kepada orang lain. Betul. Itu sudut pandang yang negatif. Keuntungan kepada diri dia dan juga keuntungan juga kepada orang lain. Ada juga Okay. Ada juga. Baik, mari kita tengok sama-sama. Apa yang boleh kita sampaikan atau apa yang boleh kita kongsi bersama-sama. Kalau dari sudut kacamata yang negatif seperti mana yang kita lihat dalam paparan tadi sebentar dan sebagainya. Memang tak larilah. Sebagai contoh, kalaulah Hawa ni seorang yang pemurah. Contoh, pemurah ke dia? Pemurah. Murah, insya-Allah. Jadi jadi disebabkan pemurah Hawa tu, maka kawan-kawan ni pun seringlah meminta Hawa ni belanjalah setiap bulan kan, ataupun setiap hari dan sebagainya. Ambil kesempatan di atas sifat baik ataupun sifat pemurah.
yang dimiliki oleh Hawa. Walaupun Hawa ni rasa macam tertekan, stres. Sebab apa? Sebab seolah-olah rakan-rakan yang ada di sekeliling ni cuba ambil kesempatan di atas kebaikan yang dia berikan. So itu dari sudut pandang yang negatif yang biasa kita lihat dekat luar sana. Baik, kalau kita nak tengok pula dari sudut pandang yang positif sebagai contoh. Katakanlah kita duduk bersama-sama dengan seorang guru. Seorang guru. Jadi adakah kita tidak mengambil kesempatan waktu dan ruang yang ada tersebut untuk kita mengambil sebanyak mungkin ilmu yang ada pada dia? Betul tak? Jadi apakah yang terbaik? Kita ambil kesempatan tersebut untuk kita mempelajari ilmu daripada seorang guru yang musyrik dan sebagainya. So, win-win situation. Si guru menyampaikan ilmunya tanpa dirugi apa-apa. Dan si anak murid yang mengambil ilmu tadi, kesempatan tadi pun mendapat manfaat dengan ilmu tersebut. Lahirlah positif dan negatif. Okey, baik. Di sinilah kita boleh lihat yang mana ambil kesempatan ni ada dari sudut pandangan positifnya juga. Tetapi biasanya orang kaitkan dengan sudut pandangan yang negatif lah. Sebab yelah, takutlah juga kalau sering kali dia ambil kesempatan. Betul tak Lala? Itu yang selalu kata jangan baik sangat, nanti orang pijak kepala, ambil kesempatan. Tapi saya suka bila Encik Syaiful sebutkan tadi, bagi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Lala sebagai seorang selebriti pastinya ada banyak undangan ke majlis-majlis, jumpa orang yang pelbagai. Dan mungkin ada dalam satu situasi, okey, kita kena berbaik dengan seseorang ini atas tujuan, okey, kita nak buat satu perniagaan, kita nak baik dengan dia kerana dia ada connection, networking dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita nak bincang untuk tambah ilmu juga. Pandangan Lala tentang networking ni. Okey, itu macam tadi yang Cik Saiful cakap tadilah. Dua-dua pihak buat kebaikan. Maksudnya sebagai Lala datang situ untuk networking, why not? Apa salahnya? Kalau kata untuk bisnes pun kita memang digalakkan untuk tambahkan silaturahim. So dekat situ mungkin Lala adalah manusia yang mengambil kesempatan, yang ambil kesempatan di atas ruang, di atas peluang yang ada. Dan rasanya tak salah sebabnya kita datang pun untuk tujuan itu. Jadi orang yang di situ pula dia untuk menyebarkan, untuk menyampaikan, untuk meluaskan lagi apa pekerjaan yang kita nak buat pada masa itu. Jadi itu adalah pada yang mengambil kesempatan untuk benda yang positif. Itu bijaklah. Itu perlu macam ambil peluang. Ambil peluang. Tapi dalam masa yang sama, yelah, ambil kesempatan lah. Aku kena ambil kesempatan ni sebab aku nak kena dapat peluang tu untuk dapatkan bisnes aku lebih bagus. Macam tu lah. Tapi Lala pernah tak melalui situasi-situasi seperti yang sebaliknya? Okey, macam mungkin ambil kesempatan kalau oleh orang luar, kita mungkin sebab dia orang luar, strangers kita tak kenal. Tetapi pernah tak mengalami situasi yang orang terdekat mengambil kesempatan? Pastilah kan, pasti rasanya semua orang tak lari daripada terkena perkara-perkara macam tu. So macam sedih sangatlah, of course ada je. Kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin itulah orang biasanya dia akan ambil kesempatan, dia pandai, dia tengok, okey, maybe Lala ni kekurangan dia apa. Mungkin dia jenis tak cakap pun, dia jenis diam je. Jomlah kita buat je, kita buat macam tu. Kita ni jenis tak perasan. Lagi satu mungkin kita ni jenis tak apalah. Macam tu. Tak apalah, lebih kurang. Sama. Lebih kurang. Tak apalah, tak apa. Nanti satu hari nanti orang tahulah. Macam tu. Dan bagi saya setiap daripada kita ada pengalaman masing-masing ambil kesempatan dan pengalaman itulah hikmah dia. Jadikan kita seorang yang lebih tegas, lagi bijak buat keputusan. Jadi, adakah Encik Syaiful bersetuju orang yang terlalu lemah lembut, terlalu bersetuju, susah nak kata tak, mereka inilah mangsa-mangsa kepada orang yang senang nak ambil kesempatan. Okey, baik. Memang tidak dapat dinafikan. Bak kata Lala tadi, tak apalah, kita tak ambil kisah pun. Walaupun dalam hati itu sedih, kan? Kan? Apa yang Hawa katakan tadi, karakter ataupun individu yang dia tak ambil kisah, tak ambil cakna ataupun dia terlalu mudah untuk bertolak ansur. Tak apalah tadi tu. Tak apalah tadi tu, kan? Tak apalah. Walaupun hatinya berapa-apalah. Kan? So, baik. Apa yang saya nak sampaikan untuk yang ada di sini dan di luar sana, kan? Bagi mangsa-mangsa ataupun mereka-mereka yang selalu dipergunakan ataupun diperalatkan ataupun dalam bracket yang tadilah diambil kesempatan ke atas dirinya, baik, kadang-kadang kalian kena rawat diri kalian. So bagaimana cara nak rawat diri kalian tersebut, iaitu dengan cara ubah cara kita berfikir. Maka setiap orang yang datang
maka dengan datangnya dia itu memberi sesuatu kesan yang mudarat ataupun negatif kepada diri kita. Rasa kecil hati, sedih dan sebagainya. Anggap itu ujian yang Tuhan kirimkan untuk apa? Untuk kita lebih matang. Supaya kita lebih pandai untuk menyusun di hadapan kelak. Bila mana kita berhadapan dengan individu yang seperti ini. Kita dah ada pengalaman. Ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik untuk mendidik seseorang tersebut supaya dia tidak akan mengalami lagi peristiwa-peristiwa yang tidak sepatutnya. Kalau dia ambil cakna. Tapi kalau Hawa, seperti Hawa katakan, kalau memang gaya hidup dia tak kisah dan sebagainya, maka dia kena reda lah. Kan, pengalaman itu akan berulang lagi. So, sebab kata Nabi SAW, maka jangan jadi orang yang, dalam braket orang yang tak cerdik ataupun orang yang bodoh, iaitu lalu jalan yang sama, dipatuk oleh ular yang sama dan kena sakit yang sama. Tak belajar dari kesilapan. Tak belajar daripada kesilapan. Itu yang paling utama. Baik, okey. Itu kalau kita nak periksa diri kita kan, supaya tak dipijak ataupun tidak diambil kesempatan oleh individu-individu ini. Selepas ini kita nak periksa pula tanda-tanda kita ni diambil kesempatan. Orang macam mana yang suka ambil kesempatan ni? Dan lebih teruk lagi, kalau kita macam Lala katakan tadi, kita sebenarnya tak sedar orang sedang ambil kesempatan terhadap kita. Ini Cik Syaful kena rungkaikan dengan lebih lanjut. Tapi sebelum tu, apa kata kita sempat juga bertanya pendapat orang ramai pernah ataupun tidak mereka mengalami situasi yang mana mereka ni diambil kesempatan oleh orang lain. Jom kita tengok. Kalau pada pendapat saya, kadang-kadang orang yang ambil kesempatan tu di kalangan kawan-kawan juga ataupun kenalan-kenalan rapat kan. So jadi mungkin kalau siapa yang dah terasa dengan situasi digunakan atau orang mengambil kesempatan atas diri kita, better kita jauhkan diri ataupun renggangkan sikit hubungan dengan kita, atau kerana situasi itu akan buat kita jadi lebih tak selesa dan dia akan buat hubungan persahabatan akan jadi lebih keruh atau jadi lebih teruk. Kita ni rasa sebab dia tu adalah kawan kita, kawan karib kita, dan kita rasa macam orang kata duit tu tak seberapa pun nak berbandingkan relationship persahabatan yang telah dibina tu kan. So dari segi persahabatan kita rasa macam kesian, maybe kita selalu bersikap positif tu, maybe dia tak ada duit pun nak ganti. So disebabkan kita ada sifat macam tu lah, sebab kita macam orang mengambil kesempatan kat kita. Tapi itulah rasanya sebab orang tu baik. So bila orang baik ni selalu diambil kesempatan lah kan. Sebab tu orang cakap kadang tak boleh nak jadi baik sangat. Sometimes kita kena macam tak tahulah, kita kena tegas sikit kot macam tu kan. Kawan kita pun tahu kan, kadang dunia ni pun kita tak boleh nak percaya sesiapa kan. Kadang-kadang kawan pun boleh makan kawan lah. So saya tolong je lah, tapi dalam hati ni sendiri yang tahu lah. Saya rasa benda ni dia dah biasa dia minta tolong orang. Jadi bila tu orang dah selalu tolong dia jadikan benda tu sebagai habit dia, and then dia asyik minta tolong, dia keep minta tolong, and dia dah selesa dengan macam tu. Banyak kali sebenarnya, dah banyak kali, tapi sebab saya rasa kadang-kadang macam kawan baik ke, and saya rasa macam tak apalah, sekali dua macam boleh tolong. Lama-lama tu jadi macam kita pula jadi bersalah kalau tak tolong. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang kongsikan pengalaman, pandangan. Ada yang dah kena banyak kali dah pun. Sedih kan. Ada yang cakap kena tegas sikit kot. Itu kebanyakan daripada kita bersetuju. Tetapi ada kalanya kita tak sedar kita ni diambil kesempatan. Macam tadi kita berbual kan, mungkin kerana kita terlalu baik ataupun terlalu naif. Lala kata mungkin lurus. Tapi kan berdasarkan pengalaman Lala sendiri, secara halusnya, apa tanda-tanda awal kita rasa macam kita ni diambil kesempatan sebenarnya? Tanda awal itulah susah sikit soalan ni bila dia diberikan kepada orang yang lurus ni kan. Sebab kita lambat nak detect orang tu ambil kesempatan ke tidak. Tapi selalunya kawan-kawan lain lah, diorang yang akan alert kita, diorang akan kata macam sesuatu something lah, apa-apa yang dia ingatkan kita. Tapi antara tanda-tanda awal mungkin kalau saya sendiri akan dapat detect orang itu mungkin dah macam 2-3 kali bila dia buat benda yang sama, saya akan rasa macam lah betul lah. Macam tu. Kena buat test juga kan. Kita kena perhati juga kan. Macam Yana sama juga macam Lala. Yana lambat juga sebenarnya nak detect kalau ada orang berniat buruk kepada kita ke apa kan. Kadang-kadang ada sesetengah orang pula, dia ada sixth sense tu. Dia daripada permulaan pertama tu cakap, ni lain macam ni. Jadi saya mungkin boleh kongsikan juga macam mana sebenarnya untuk kita sendiri sebagai orang kata benteng
diri kita. Kita perlu juga nak kena scan sesetengah individu ni. Sebab kalau tidak, kita akan berterusan diambil kesempatan oleh orang ni. Okey, baik. Terima kasih. Wow, dia keluar perkataan scan tu. Okey, dia macam ni. Yang pertama kita kena ingat, bila berlaku sahaja sesuatu perkara yang kita rasa kesusahan, kesedihan di atas apa yang telah kita hulurkan ataupun kita rasa macam sesuatu yang tidak betul terhadap macam yang Lala katalah atas peringatan kawan dan sebagainya. Baik, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama kena didik sebenarnya. Kita kena didik orang yang mempergunakan kita tersebut. So sometimes orang suka ambil kesempatan terhadap diri kita sebab kata Lala tadi, kita jujur, kalau kita nak bantu seseorang tersebut, kita akan bantu daripada awal sampai akhir. Boleh tak salah, tetapi yang terbaik adalah sebenarnya kita didik dia untuk kita membuka ruang untuk dia menyelesaikan sesuatu perkara tersebut dengan sendiri. Bukan daripada A sampai Z kita yang lakukan benda itu semua. Itu nombor satu. Didik siapa orang yang kita temui tersebut. Baik. Soalan si Uyai tadi, bagaimana kita nak scan yang kita ni dah kena tipu ke ataupun tak? Kan? So biasanya apabila kita rasa sesuatu perkara buruk melanda diri seseorang manusia tersebut, biasanya Tuhan akan letakkan rasa ketidakselesaan dalam jiwa. Ini pasti. Cuma tinggal lagi kita perasan ataupun tak perasaan ataupun cetusan itu hadir dalam diri kita. Rasa macam, betul ke ni? Baik, contoh. Kalau seseorang individu tersebut, bak kata Hawa tadi, yang memang sentiasa berbaik sangka, yang orang kata dari sudut didikan awalnya, mak dan ayahnya tak didik, husnuzon, berbaik sangka dan sebagainya, yang tak pernah meletakkan apa-apa prasangka dan sebagainya. Memang betul. Memang Islam tidak membenarkan kita berprasangka. Tapi harus diingat, kita juga adalah diminta untuk mencegah sesuatu benda ataupun perkara yang menzalimi. So dalam hal ini, dalam kes suka ambil kesempatan ni, saya bawa kepada mangsa dan pemangsa. So mangsa adalah orang yang terkena ataupun orang yang dianggap seolah-olah seperti dizalimi, yang ditidakkan, yang dipergunakan dan sebagainya. Dan pemangsa adalah orang yang mengambil kesempatan ataupun cuba memanipulate situasi tersebut untuk kepentingan diri. Ini dari sudut kacamata yang negatif lah yang saya bawa kepada persoalan yang Uyai tanyakan tadi. Therefore, sebab itu saya nak ulang balik kepada mangsa apabila berlaku keadaan ataupun situasi tersebut. Nombor satu, jangan abaikan teguran ataupun ingatan rakan-rakan yang kita percayai di persekitaran. Baiklah. Baiklah. Yang itu yang kadang-kadang minta maaf walaupun mak dah tegur, ayah dah tegur, kawan karib minta maaf, kawan membawang pun ramai. Tapi biasanya kita akan kenal siapa kawan-kawan yang betul boleh membantu ataupun menegur ke arah kebaikan diri kita, maka jangan abaikan pesanan dan ingatan mereka. Itu langkah-langkah untuk supaya kita tidak terus menjadi bahan ataupun seorang mangsa yang sering diperkotak-katikkan dan dipergunakan. Betul. Dan salah seorang responden tadi pun dia ada cakap, jangan terlalu percayakan orang. Sebab kadang-kadang sekarang ni pun di tahun 2022 banyak sangat scam di dalam talian yang berlaku yang bukan kita ingat takkan terjadi kepada kita. Betul. Tetapi akhirnya terjadi dan macam inilah yang sering kali diingatkan oleh orang di sekeliling kita. Betul. Kalau kita tengok situasi yang dikongsikan dalam laporan tadi pula, ada yang ambil kesempatan terhadap mangsa banjir, kan bantuan dah bagi banyak dah untuk mangsa banjir, tapi ada yang ambil kesempatan. Jadi kadang-kadang kita sedih jugalah tengok ada dalam kalangan mereka ni tak heran pun, tak rasa bersalah langsung bila ambil kesempatan atas orang lain. Okey, dan kita pun nak kongsikan rakan kita di Facebook, Nur Azlilah Rezwan, katanya bila kita susah nak kata no ataupun tak boleh dekat orang sekeliling, makanya bila orang sekeliling yang ada masalah, mereka sentiasa mencari untuk membantu, tak pernah rasa orang nak menyusahkan. Sebab ini saya ambil kira itu adalah peluang saya untuk buat pahala dan balas jasa baik orang, melayan kita baik juga. Okey, tapi itulah, kita nak tolong orang, tolong juga, tapi dalam masa yang sama kita tak nak menyusahkan diri sendiri, bahayakan diri sendiri. Pandangan Lala tentang kita kena bertegas, kita kena berani cakap no. Sebab saya mengikuti perkembangan Lala, saya tengok Lala ni seorang yang tegas juga. Adakah berdasarkan pengalaman juga? Adalah sedikit tegas, tapi mungkin tak berapa nampak. Mungkin secara halus saya bagi jugalah tegas tu kan. Setelah pengalaman demi pengalaman yang tak best berlaku. Kadang kena bagi juga. Kena cakap no. Tapi itulah susah kan nak cakap no. Susah sebab kita mungkin macam ni. Kadang-kadang ada satu situation tu yang kita rasa orang ni ambil kesempatan ni memang nampak ni. Tapi kita fikir balik apa tahu. Mungkin juga kita nak
fikir positif. ya. Mungkin juga benda tu akan mendatangkan kebaikan juga untuk aku kot. Lepas tu ada benda-benda yang positif berlaku macam betul. Itulah hikmah dia. Itulah hikmahnya. Macam tu. Tapi Lala confront tak dengan orang yang bila kita rasa dia dah ambil kesempatan dengan kita ni? Never. Confront. Tak pernah. Memang sebab tak pernah berdepan dengan orang ni. Tak pernah, dan even pernah juga orang itu bila kita menjauhkan diri, bila dah dapat nasihat daripada orang-orang terdekat macam no, jangan dengan rapat dengan dia ke apa ke, bila kita menjauhkan diri, dia datang kat kita. Dia tanya why, kenapa, apa tapi tak nak jawab. Memang diamkan. Yes, lah. Betul. Tapi ni yang nak tanya Cik Syaiful. Macam mana Cik Syaiful sebenarnya kita nak confront ataupun berdepan dengan orang-orang yang ambil kesempatan dengan kita? Kalau kita tak cakap, mungkin dia akan ulangi perkara yang sama, atau lebih teruk, dia akan buat dekat orang lain pula. Jadi macam mana kita nak hentikan supaya orang yang suka ambil kesempatan terhadap orang lain ni, dia tahu dia salah dan dia jangan buat lagi benda tu? Okey, terima kasih. Ia bergantung kepada, bagi saya ia bergantung kepada individu. Dia tak semua individu orang kata sekuat Uyai sebagai contoh. Garang. So lawyer dia tegas kan. So macam orang yang ditakdirkan hidup dia mungkin lembut sikit, macam mudah mengalah sikit, macam Lala kan. So tak apalah, kita duduk kat belakang je lah dan sebagainya kan. Baik. Nombor satu, apa yang patut dia buat? Nombor satu macam yang saya katakan tadi, yes, kita kena ingat nawaitu. Dia berpatah balik kepada niat kita. So, kita nak jernihkan keadaan ataupun kita nak tegur dia tersebut, nombor satu, adakah nawaitu kita, niat kita kerana untuk dia berubah ataupun untuk kita nak kenakan pula dia setelah dia kena kita. Tak adalah. Sebab dia kan. Dia dah ambil kesempatan terhadap kita. Faham? So, baik. Yang penting nawaitu. So, kalau nawaitu kita itu baik, dan of course lah, teknik untuk memberi teguran itu pun memainkan peranan yang penting. So, jangan terus tembak dekat keburukan. So selalu saya kata ini teknik dalam komunikasi. So puji dulu. So puji dulu sebanyak 7 kali, yang ke-8 baru kita tegur. 7 kali 7 kali. Nak cari 7. Tapi puji tapi puji tu jangan yang bukan-bukan. Contoh, ni contoh. Hawa, saya tengok Hawa ni tinggi macam 7 kaki, tinggi lampai. So Hawa rasa takkanlah aku ni tinggi. Contoh. Maknanya puji tu tak kena langsung. Dia rasa macam satu sindiran pula lepas tu kan. Contoh. Jadi kalau nak puji tu, puji 7 yang betul-betul perkara tersebut ikhlas, yang memang dia buat. InsyaAllah orang yang macam ini, so kita yang ke-8 tu baru dia boleh menerima teguran yang kita ingin sampaikan. Ingat nawaitu kita tegur dia supaya tidak ada, bab kata Uyai tadi, mangsa lain selepas kita. Betul. Dan of course lah, bila kita tegur tersebut, dia melakukan perubahan asbab kerana kita tegur dengan izin Tuhan, maka saham kita ada dekat situ. So itu yang kita nak. So of course lah, bila kita buat teguran tersebut, bukanlah sesuatu yang kita nak aibkan dia, nak jatuhkan dia, apun misi nak balas dendam. Betul. So ada, saya tahu perasaan balas dendam tu ada dan sebagainya. Tapi kalau boleh elakkan dulu yang berbalas dendam tu, tetapi kita tegur dia untuk kebaikan diri dia. So, tak jadi masalah. So of course, bagi orang yang tak ada kekuatan untuk menegur secara direct ataupun orang kata apa, nak bersemuka face to face dan sebagainya, tolong pakai orang yang ketiga. Orang ketiga ni mesti orang yang direspek oleh individu tersebut. Yang bila dia bercakap, dia akan dengar. So maknanya ini bukan isu mengumpat, tak. Bukan isu buka aib, tak. Tetapi untuk kebaikan dia, maka kita sampaikan maklumat apa tindakan keburukan yang dilakukan pada orang ketiga dan mohon orang ketiga itu sampaikan kepada individu tersebut. So itu untuk kebaikan, tak jadi masalah. Tapi geram juga dah ambil kesempatan kat kita kena puji dia pula 7 kali. Tapi kena ingat yang nombor 8 tu yang penting. Tapi ya betul, kena faham konteks adab dalam menegur juga. Betul. Dan ini boleh kita kata boleh diguna pakai di mana-mana sahaja kalau kita nak menegur seseorang. Okey, dan pastinya kita nak perbincangan kita ni berakhir dengan sesuatu yang positif. Pasti segalanya yang berlaku memang ada hikmahnya. Betul. Dan Lala, berdasarkan pengalaman, memang agak-agak suka bila kita terlalu baik, agak sedih bila kita diambil kesempatan, tapi hikmahnya bila kita baik sangka dan anggap okey, kita dah pernah tolong orang dahulu, kita pernah diambil kesempatan, tapi tak apa, hikmahnya ada bila kita sentiasa berbaik sangka. So macam inilah untuk kita sentiasa positif. Sebenarnya satu hati. Bila hati kita tenang, so kita boleh hidup bahagia, kita tak akan fikir dah, walaupun
orang tu buat kita. Jadinya sebenarnya tak rugi pun jadi orang yang mungkin lurus, yang mungkin macam tak apalah tadi tu. Actually pada Lala tak rugi sangat. Fikir je lah positif. Fikir masa akan betulkan keadaan. Masa tu akan memberitahu lambat ataupun lama ke sekejap ke, orang akan tahu apa perkara sebenar. Kenapa dia macam tu? Kenapa Lala jauhkan diri dari dia? Kenapa benda-benda ni terjadi? Dan memang apa yang terjadi semua ada hikmah. Dan percayalah apa yang terjadi tu pasti yang terbaik untuk dua-dua pihak. Maksudnya walaupun dia tu mengambil kesempatan dekat kita, satu hari nanti mungkin dia akan sedar, satu hari nanti mungkin ada benda yang terjadi, benda yang sama dia buat kat orang, tak mustahil benda tu akan terjadi pada dia ataupun keluarga dia. Jadi hikmah untuk kita pula mungkin pemangsa, mungkin kita pernah kena, hikmahnya ialah kita belajar sabar, kita belajar fikir lebih positif, kita belajar untuk lebih tahu lebih buat matang. tindakan. Macam tu. Saya suka bila Lala kata tentang kalau kita buat dekat orang sekarang, berkemungkinan akan terjadi kepada kita di kemudian hari. Ini yang kita panggil kifarah, betul tak? Dan sedikit seringkasnya Encik Saiful untuk orang kata rangkumkan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Uya. Sebenarnya rangkuman keseluruhan tadi Lala dah sebut. Baik, saya ringkaslah kepada mangsa, pesanan saya kepada mangsa, bila kalian menjadi orang yang dipergunakan ataupun yang diambil kesempatan, syukur. Kerana orang yang mengambil kesempatan kepada anda itu adalah aset kepada anda. Sebab apa? Sebab kenapa saya kata aset? Sebab keburukan yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah ujian kesabaran yang Tuhan sedang kirimkan kepada kalian. So kalian lulus dalam ujian tersebut, belajar hikmah di sebalik ujian tersebut, maka banyak benda yang boleh diambil ibrah dan iktibar daripada perkara tersebut. Dan hati-hati kepada yang pemangsa, yang suka membuli dan sebagainya, ambil kesempatan yang dari sudut negatif. So ingat Nabi SAW mengatakan bahawa kezaliman itu akan bertukar menjadi kegelapan buat kalian di akhirat kelak. So dan berhati-hati, orang yang dizalimi itu doanya tanpa hijab di sisi Tuhan. Maka berhati-hati. So kalaulah kesempatan yang kita ambil itu menguntungkan diri kita dan memburukkan orang lain, nauzubillah min zalik. So dosa itu tidak akan terangkat dan terampun selagi dia tidak meminta maaf kepada yang dizalimi. Wallahu a'lam. Cantik sekali konklusi untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Ya, dan semoga kita semua dilindungi daripada orang yang ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Dan kita pun janganlah selalu sangat ambil kesempatan terhadap orang lain. Ingat, minta bantuan tu pun berpada-pada. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Lala Wasyamila, kepada Encik Saiful atas perkongsian pada hari ini. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Ya, dan terima kasih juga kepada anda yang banyak kongsikan di Facebook kami. Tapi kan selepas ni kita ada macam-macam menarik juga nak dibawakan kepada anda. Sepelas ke selepas? Selepas. Kita kembali selepas ni. Syashul.